Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam TOC Foundation Program. Saya Harun bin Zainal. So video kali ni entry yang ke-7 untuk bab 4. Saya rasa topik yang terakhir dalam bab 4. So dalam video kali ni kita akan membincangkan lebih kepada karakteristik of engine. Macam saya dah bagi tahulah dalam video yang sebelum ni. So kita akan tengoklah karakteristik of engine ni dari segi apa pula. Alright. So maknanya kita nak tahu lah engine ni macam mana dia, 4 inline ke, V type engine ke, boxer ke. So biasanya kita nak tahu. So macam mana kita boleh tahu pula? So dia biasanya berdasarkan daripada karakteristik ataupun karakter engine tu lah. Okay, so kita tengok biasanya first kali untuk kita tahu karakter engine tu, biasanya kita adalah berdasarkan daripada saiz bore lah. Bore ni maksudnya adalah saiz diameter kita punya silinder. Silinder tu bore, kita panggil dia punya bore lah. Right, so biasanya ratio bore to stroke is one way to determine the characteristic of an engine. So maknanya kita ada bore, kita ada berapa besar piston tu, dia punya diameter besar, dan berapa dia punya length untuk dia punya pergerakan tu daripada top dead center kepada bottom dead center tu, kita panggil dia sebagai kita punya stroke. So daripada stroke dan bore ni kita boleh determine ataupun kita boleh tahulah karakter engine ni engine jenis apa. Okay, so saya pun dah bincang lah dulu. Kalau ingat, kalau lupa, tengok balik refer video-video yang sebelum ni, apa tu TDC, apa tu BDC. Sebab dalam video ni mungkin saya tak sempat kot untuk ceritakan balik TDC dengan BDC tu. Nanti refer lah balik video yang sebelum-sebelum ni Okay, kita ada first undersquare engine. Okay, apa karakteristik untuk undersquare ni? Okay, so undersquare ni maksudnya kita punya distance travel piston tu dia lebih besar daripada diameter. Maksudnya kalau contoh dia punya diameter dia adalah 1.97 inci. Alamak, susah dalam bentuk inci ni. Senang cakap, kita kata dah lebih kurang dalam 10, senang kita cakap 50 mm lah besar diameter piston tu 50. Tapi dia punya panjang stroke dia 100 mm. So kita tahu dia punya stroke tu lebih panjang daripada piston. So dipanggil sebagai undersquare engine. Right. Juga dikenali sebagai high torque engine. Sebab apa? Sebab biasanya high torque ni maksudnya pergerakan piston tu dia lebih jauh dia boleh pergi. Ini biasalah untuk kita tahu. Biasanya untuk undersquare engine ni memang dia powerful. Biasanya untuk engine diesel kebanyakan semua undersquare engine. Untuk engine kereta ada juga orang buat modification, dia memang bukan undersquare engine, mungkin dia equal, dia punya bore dengan stroke dia sama panjang, tapi dia nak bagi ada lagi kuat, maknanya nak ada compression yang lebih tinggi. So dia akan modify lah dia punya block tu, dia tinggikan block dia. Bagi contoh motor lah, motosikal saya biasa tengok lah, biasa sekarang ni kita tengok banyak lah orang yang akan jack rod lah, apa benda ni, jack rod ni, inilah sebenarnya dia jadikan engine dia sebagai undersquare engine. Maksudnya dia nak ada mampatan yang lebih tinggi, sebab dia punya placement ataupun travel piston tu, bila dia buat stroke, intake stroke, dia akan sedut lebih banyak udara dengan petrol ni. Dan bila dia buat lejam mampatan ataupun compression stroke tu lebih kuat dia boleh buat. So bila dia ada daya tujahan, bila power stroke, so pergerakan piston tu pun lebih kuat untuk dia tolak crankshaft tu. Sebab tu dia dikenali sebagai high torque engine, high torque power. Tapi mungkin dia pada high speed mungkin dia ada problem. So biasanya untuk high torque ni adalah untuk pick up. Sebab contoh lori perlukan torque yang tinggi sebab dia bawa barang yang berat, sebagai contoh lah. Okay, tapi tengoklah kesesuaian engine tu untuk digunakan pada waktu bila. Itulah kita kena tahu juga. Kalau kata kita buat modifikasi pun kita kena tahulah tujuan dia untuk apa. Okay, so itu untuk undersquare. Satu lagi kita ada oversquare. So oversquare ni dia berlawanan lah dengan kita punya undersquare. So oversquare dia punya diameter pula lebih besar daripada dia punya stroke.
Ada juga setengah buku dia panggil sebagai short stroke ataupun high speed engine. Yang ini dia berbeza pula dengan keadaan yang tadi tu. Yang tadi tu dia high torque, dia punya pickup dia kuat. Maknanya pickup ni starting line contoh daripada traffic light hijau ke 100 meter. Yang under square tadi tu dia boleh pergi dulu. Over square ni dia lambat sikit. Tapi kalau dah selepas 100 meter tu, over square ni pula dia akan jadi lebih laju berbanding under square tu. So ini biasanya digunakan lah untuk race engine due to its capacity to run at higher engine speed and develop more power at its maximum peak. Maknanya dia dekat top speed dia boleh pergi laju, sebab dia punya pergerakan tu dia cepat. Dia kalau macam yang tadi tu under square tu dia lambat nak turun tu, nak naik balik lambat. So yang ini dia cepat. So ni adalah over square. Okay, next kita ada square engine. Square ni dia berbeza dengan under square dengan over square. Dia square engine ni dia sama. Maksudnya piston diameter dengan length travel tu dia sama besar dia. So may not offer similar power that over square engine can develop, neither high torque that under square engine can offer. Ini square engine dia dapat dua-dua lah, senang kita cakap. Tengok pada dia punya displacement dengan dia punya stroke juga. Dia boleh dapat dua-dua, tapi dia tak bolehlah melampaui. Dia berada di tengah. Kita boleh cakap yang engine square engine ni adalah engine yang pertengahan. Dia tak ada high torque, dia tak ada high power, dia tengah-tengah. Tapi dia boleh tahan lama lah biasanya engine macam ni, sebab dia bekerja tu tak terlalu stres sangat pekerjaan dia. Kalau kita bandingkan lah dengan under square dengan over square, dia dua-dua tu dia ada stres lah salah satu bahagian tu. Okay, so kita tengok pula. Tadi kita dah tengok bahagian engine. So kan kita nak tengok pula pada dia punya combustion chamber. Nombor 2 adalah berkenaan dengan characteristic of engine ni according to the shape of combustion chamber. So kita tengok satu, dia ada wedge type. Kenapa dia panggil wedge type? Sebab dia memang samalah bentuk dia macam potato wedge tu. Macam kita potong kan ubi kentang tu. So dia punya bahagian, ada satu bahagian tu dia lebih besar daripada satu sisi yang lain. Alright, so dia punya yang bagus ni lah kita tengok. Alright, the area for air fuel mixture reduced during compression stroke up to the extent that the trap mixture is thrust from the thin to the thick end of the chamber, thus creating a high kinetic energy that contributes to the overall power of the engine. So ini dia punya kebaikan dia lah. So maksudnya dia ada satu bahagian yang bila dia buat compression stroke, so satu bahagian yang compress ni dia akan naik ke atas dan dia akan equalizekan lah maksudnya. So maknanya dia akan buatkan compression tu lebih bagus lah kita cakap. So ini dia punya kebaikan lah untuk wedge type ni. Alright, so second ni adalah hemispiral type. Hemispiral type ni kalau kita tengok, kalau kita tengok dia pada bahagian kubah atas tu, maknanya piston kita kat sini. Yang ini adalah untuk bahagian kita punya mampatan punya area lah. Dia bentuk kubah, kubah bulat lah. Macam biasa kalau kita tengok kubah masjid tu semua bulat. Masjid ni kubah, senang kita cakap. So dia bulat. So maknanya kita panggil dia hemispiral. So dia punya space untuk valve lebih bagus berbanding dengan wedge tadi tu. Dia ada limitation untuk dia punya valve location lah. Maknanya valve dia mungkin tak boleh nak turun lebih banyak. So dia ada dia punya tak bagus dia. Tapi berbanding dengan hemispiral type ni, valve tu dia boleh turun lebih jauh. So banyaklah udara yang boleh masuk, dan bila dia nak buang exhaust gas tu pun dia boleh buang dengan lebih bagus lah. So a dome piston is used in this configuration to compensate for the bigger surface to volume ratio that decrease the compression ratio. Right, so beza dia pula kalau kata kita pakai yang dome, apa kita panggil dome hemispiral types space ni. So dia punya piston pula biasanya dia ada dome. So maknanya dia ada atas dia pun ada bentuk macam kubah juga. Sebab apa? Sebab untuk dia compensate, untuk diselaraskan supaya compression ratio tu tak jadi terlalu rendah. So dia nak tinggikan balik lah. Itu dia punya karakteristik untuk hemispiral type.
Alright, so kita ada satu lagi, pan roof. Pan roof type ni apa beza dia dengan yang tadi hemispherical tadi yang bulat atas dia. Yang ini dia bentuk macam bumbung rumah lah kita cakap. Pan roof. Okay, dia specially designed for 2 camshaft or twin cam. Biasanya dia punya valve ada 4 valve intake, 2 valve intake, 2 valve exhaust. Mana ada 4 valve lah. So untuk allow lebih banyak udara, campuran udara dengan bahan api yang lebih banyak, dan juga bila dia nak buang tu exhaust gas boleh dibuang lebih banyak. Ini dia punya karakteristik pula, maintain a good compression ratio and can prevent too much heat loss generate. So ini dia punya kebaikan, walaupun dia ada valve area yang lebih luas. So ini dia punya kebaikan. Mana-mana enjin ni sebenarnya bukan kita yang boleh pilih, tapi dah dipilih mengikut dia punya kesesuaian enjin tersebut oleh manufacturer lah. Biasanya untuk kereta ni okey 1.3cc contohnya, okey dia kata okey sesuai untuk type yang pan roof, ataupun kata sesuai untuk hemispherical type. Which type tu dah kurang lah saya tengok. Kebanyakan sekarang kita tengok pan roof ataupun hemispherical lah. Ni so itu. Okay, so yang itu karakteristik berdasarkan daripada kita punya combustion chamber. Dan yang first tadi adalah berkenaan dengan kita punya bore dengan stroke. Yang ini nombor 3 adalah according to cylinder arrangement. Cylinder arrangement ni maknanya kedudukan silinder tu lah. Alright, so engine can be classified according to the arrangement of the cylinder. Alright, so apa dia? Okay, almost all engine manufacturers share the same cylinder arrangement concept. Semua sama. So dia adalah biasanya 3 lah. Dia ada inline 4, inline 6, biasanya 4, 3, 4. Ada yang inline 3, kancil contohnya, kancil 660, 850, 3 piston inline. Ada yang 6 piston inline. So inline ni maksudnya dia selari lah, piston dia kedudukan dia selari, dan crankshaft dia macam tadi saya tunjuk contoh tu. Ada juga yang jenis V, so V6 ke V8 ke V12 ke, itu mengikut dia punya piston lah. Yang V6 ni adalah dia sebenarnya 6 nombor tu adalah berapa banyak piston yang dia pasang pada enjin tu. Kalau V6 kita tahu ada 6 piston lah. So V maknanya 3, 3, 6. Kalau V8 4, 4, V12 6, 6. Itulah setakat ni yang saya tahu sampai V12. Tak adalah lagi sampai 8, V16 tak dengar lagi lah. And then kita ada flat 4 ataupun boxer kita panggil dia, engine boxer. Yang ini dia mendata lah. Dia hampir seakan V-type tapi dia lebih mendata. Engine dia inline kat sini satu, inline kat sini satu, kemudian dia gabungkan. So kita panggil dia sebagai flat ataupun boxer engine. Okay, ni kita tengok dulu inline type. Most cylinder arrangement ini most common. Biasalah kebanyakan engine, kita punya engine adalah dalam bentuk inline type. So kita boleh tengok, tadi pun saya dah cakap, dia punya cylinder arrangement boleh jadi 3, 4, 5, 6, 8 sampai 8. Normally require a bigger engine compartment to house the engine. So biasanya kita tengoklah, ada engine yang dipasangkan secara menegak ataupun melintang, tapi dia still lagi memerlukan ruang yang besar. So inline type, ini most common. Banyakkan kereta memang pakai inline type. Alright, untuk V shape, dia boleh jadi 4, 3, 4, 6, 8, 10, 12 silinder. 4 silinder maksudnya 2, 2, 6, 3, 3, 8, 4, 4, 10, 5, 5, 12, 6, 6, sampai 6 je. Depending or more depending on the type and model of the vehicle. Ni bolehlah try buat research ni, tengok ada berapa pula engine V12 ke V16 ke. Tapi so far yang saya tahu memang sampai V12 saja. Right, does not require much engine room space since it's shorter compared to inline. So dia kecil sikit. Kalau kecil, sebenarnya dia akan jadi lebih pendek. So dia akan boleh, compartments tu tak adalah terlalu penuh sangat untuk kita pasang engine jenis V. Alright, so then kita ada horizontal types ataupun boxer, arranged in opposing direction with the crankshaft located in the middle of the engine, sometimes called a box or boxer engine because its cylinder arrangement design. Ini sebenarnya ni adalah diambil daripada konsep
enjin kapal terbang lah. Enjin kapal terbang dibentuk dia macam ni, flat fork. Ada juga yang terus ke atas pun ada, ke bawah pun ada. So maknanya dia ada segi macam bentuk bintang lah kita cakap. So dia punya cylinder arrangement. Nah, kenapa dia buat macam ni adalah biasanya dia berdasarkan pada bentuk design kompartmen kereta tersebut dan enjin mana yang sesuai untuk dipasang. Dan dia adalah kelebihan-kelebihan dia setiap enjin ni. Maknanya dia punya power output yang dia boleh keluarkan, semua pun ada dia punya perbezaan-perbezaan dia lah setiap satu kita cakap type cylinder arrangement ni. Okay, so saya rasa setakat ni saja untuk kita bincangkan lah video ni. Pun dah panjang lebar dah ni. Okay, so macam biasalah, kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya ataupun ada komen-komen tambahan ke, mungkin ada enjin baru yang saya pun tak pernah tengok lagi. So far saya rasa itu je lah enjin yang biasa saya tengok. Mungkinlah kot ada W engine, ada W engine. Right, so dia lebih kurang V, and then dia dalam bentuk doublekan V tu dia menjadi W. Ada juga W engine ada. Z engine belum ada lagi, X ke tak pernah jumpa lagi. So kalau ada mungkinlah bolehlah komen ke, hantar sekali gambar ke, email lah, email. Right, so macam biasa kalau ada soalan bolehlah kemukakan soalan kat link kat bawah tu. Okay, so saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video ni, dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. So saya akan masuk kepada bab 5, itu kepada engine system tak silap saya. So kita nak tengok pula apa yang kita ada dalam sistem yang kita ada lah dalam engine tu. Contoh lubrication system ke fuel system kan, nanti kita tengok lah. Alright, so terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.